Okey, Assalamualaikum. Kita sambung lagi dengan interaksi antara organisma. Okey, tadi kita dah bincang panjang lebar tentang kepentingan penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar di kawasan tropika, gurun dan juga tundra. Tadi dekat tundra, cikgu ada cakap tumbuhan di kawasan tundra ni dia adalah kebiasaannya tumbuhan-tumbuhan renek. Okey, tumbuhan-tumbuhan yang kecil. So, cikgu sebut contohnya macam moss. Moss tu ialah lumut, spesies-spesies lumut, bukannya kulat. Okay, so sekarang kita akan masuk kepada interaksi antara organisma. Jadi, kalau kita dapat tengok dekat sini, interaksi antara organisma ni ada 3 jenis. Iaitu yang pertama adalah simbiosis, yang kedua ialah mangsa-pemangsa, dan yang ketiga ialah persaingan. Okey, jadi untuk simbiosis ni pula kita boleh bahagikan dia kepada 3. Okey, itu yang pertama ialah mutualism ataupun mutualisme. Yang kedua adalah commensalism ataupun commensalisme. Dan yang ketiga adalah parasitism, okey, ataupun parasitisme. Okey, mutualisme, commensalisme dan parasitisme. Okey, jadi kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan simbiosis. Okey, apa itu simbiosis? Simbiosis ni ialah berlaku apabila dua atau lebih organisma yang berlainan spesies hidup bersama-sama dan berinteraksi antara satu sama lain. Okey, jadi kita akan tengok bagaimana organisma yang berlainan spesies ni dia berhubung dengan satu sama lain. Okey, jom kita tengok. Okey, sekarang kita akan masuk kepada mutualisme, iaitu interaksi yang memberikan manfaat kepada kedua-dua jenis organisma ataupun mutual. Okey, dua-dua. Senang faham macam ni lah, dua-dua dapat untung. Pihak A dapat untung, pihak B pun dapat untung, sama-sama dapat untung, sama-sama dapat manfaat. Okey, contoh kita tengok dekat sini, dekat laut, dalam laut sana kita ada apa? Hubungan interaksi antara ikan badut. Yang kalau orange ni ikan badut ataupun clownfish. Yang macam dalam cerita Finding Nemo tu. Inilah ikan badut. Okey, jadi ikan badut ni dia akan sentiasa kita tengok dia duduk dekat dengan ini kita panggil buran. Okey, buran. Ikan badut ni dia sentiasa duduk dekat-dekat dengan buran. Okey, sebenarnya apa yang mereka sedang buat ni? Jadi sebenarnya buran ni dia memberikan perlindungan kepada ikan laut daripada pemangsa dan menyediakan makanan kepada ikan badut. So kat sini kita tengok ikan badut ada dapat untung lah kan? Dapat keuntungan, dapat benefit daripada buran. Macam mana pula dengan buran? Ada tak buran ni dia dapat benefit daripada ikan badut? Ada. So ikan badut ni dia bukan saja-saja duduk dekat buran ni. Sebenarnya dia telah membersihkan buran ni, dia memberikan nutrien kepada buran ni dalam bentuk sisa-sisa makanan yang dimakan oleh ikan badut ni. So dekat sini kita dapat faham dua-dua dapat untung. Buran dapat untung, ikan badut pun dapat untung. Okey, ada lagi tak contoh lain? Ada. Okey, contohnya macam gambar yang kedua ni. Kita tengok gambar yang kedua ni adalah gambar seekor kerbau. Lepas tu kita biasa tengok dekat kerbau ni, atas badan kerbau ni biasanya akan ada burung. Kan, dia burung dia duduk bertinggi-tinggi atas kerbau tu tadi. Okey, so burung ni burung tiong. Jadi apa yang burung tiong ni buat? Sebenarnya burung tiong ni dia tengah makan kutu yang ada pada badan kerbau. So, burung tiong pun kenyang lah sebab dah makan kutu kan. Kerbau pula tak gatal lagi sebab kutunya dah dimakan oleh burung tiong. So, dua-dua dapat untung kat sini. Burung tiong kenyang makan kutu. Kerbau pula dah tak gatal lagi sebab semua kutu dia dah dimakan oleh burung tiong. Okey, lepas tu kita tengok yang seterusnya, lichen. Okey, lichen ni biasanya kita boleh jumpa pada batang-batang pokok. Cuba awak pergi kepada pokok-pokok, awak akan nampak macam ada tumpuk putih hijau macam tu. Itu sebenarnya adalah lichen yang merupakan alga dan kulat yang hidup bersama-sama. Mereka saling berinteraksi, saling berhubung, duduk sama-sama di batang pokok, pada batang pokok. So kulat ni dia tak boleh buat makanan sendiri. Tapi dia akan membekalkan air dan garam mineral kepada alga. Manakala alga pula dia boleh berfotosintesis sebab alga yang kala hijau tu dia ada klorofil, kan? Okey, jadi okey, sekejap.
Okey, jadi alga ni dia akan berfotosintesis dan dia akan membekalkan makanan kepada kulat itu tadi. Jadi kita dapat tengok kat sini dua-dua dapat untung. So kulat dapat untung, dapat dapat makanan daripada kulat, dapat makanan daripada alga, alga pula dapat air dan garam mineral daripada kulat. So ini kita panggil sebagai mutualisme ataupun mutualism. Okey, interaksi yang memberikan manfaat kepada kedua-dua organisma. Okay, next. Next kita masuk kepada simbiosis yang kedua iaitu komensalisme ataupun komensalisma. Iaitu interaksi antara dua organisma yang memberi manfaat kepada satu organisma sahaja tanpa memudaratkan atau menguntungkan organisma yang satu lagi. Okay, senang kata macam ni lah. Komensalisma ni adalah hubungan di antara organisma di mana satu pihak saja dapat untung. Satu pihak lagi tak untung, tak rugi. Macam tu. Satu pihak saja yang dapat manfaat, satu pihak lagi tak dapat manfaat apa-apa dan tak dapat kemudaratan apa-apa. Okey, kita tengok contoh Okey, contohnya kita tengok gambar ni, ini adalah yang besar ni adalah ikan jerung. Yang ikan kecil-kecil bawah ikan jerung ni adalah ikan remora. So dekat sini, ikan remora ni dia akan sentiasa ikut, dia akan follow je ikan jerung ni pergi mana-mana dan dia duduk bawah ikan jerung lah biasanya kita dapat tengok. So apa sebenarnya ikan remora tu buat? Dia melekat pada badan ikan jerung tu. So bila ikan jerung tu makan, jadi serpihan-serpihan, cebisan-cebisan makanan ikan jerung tu tadi tu akan dimakan oleh ikan remora. So kita dapat tengok kat sini, pihak mana yang dapat untung? Ya, betul. Ikan remora dapat untung, dapat manfaat. Sebab dia dapat perlindungan dan juga makanan daripada serpihan makanan daripada ikan jerung tadi. Tapi ikan jerung ada dapat untung apa-apa tak? Tak. Ikan jerung ada rugi apa-apa tak? Tak. Okey, jadi kat sini kita faham ikan remora ni adalah commensal, iaitu organisma yang dapat untung. Tapi ikan jerung adalah perumah. Okey, organisma yang dia tak untung dan dia tak rugi. Okey, boleh faham? Kemudian kita tengok contoh yang kedua. Okey, kalau komensalisme dalam tumbuhan pula, kita boleh tengok sejenis pokok ni, nama dia adalah, biasa tengok pokok ni kan? Nama dia ialah paku pakis langsui. Ada yang panggil langsuya. Okey, so apa yang paku pakis langsui ni buat? Dia akan tumbuh menumpang di celah-celah dahan pokok untuk mendapatkan cahaya matahari. Sebab pokok paku pakis langsui ni dia pokoknya tidak berbatang besar. Okey, jadi untuk dapatkan cahaya matahari dia terpaksalah hidup menumpang pada pokok lain. Okey. Tapi dia hanya tumpang sahaja. Okey, dia buat makanan dia sendiri, dia cuma tumpang sahaja. Jadi pokok paku pakis langsui ni dia dapat untung lah sebab dia boleh tumpang pokok lain dan dapat cahaya matahari. Tapi pokok yang dia tumpang tu tak dapat apa-apa keuntungan dan tak rugi apa-apa. So ini yang kita faham sebagai komensalisme ataupun komensalisme. Okey, next kita pergi kepada simbiosis yang ketiga iaitu parasitisme ataupun parasitisme, iaitu interaksi yang hanya menguntungkan satu organisma sahaja dan memudaratkan atau merugikan organisma yang satu lagi. Okey, senang faham macam ni. Parasitisme ni macam ni, satu pihak dapat untung, satu pihak lagi rugi. Paling teruk bukan setakat rugi, bahkan boleh mati. Itu menakutkan. Okey, jadi faham kat sini parasitisme ni adalah satu hubungan, satu interaksi di mana yang menguntungkan satu pihak saja. Manakala satu pihak lagi dapat mudarat ataupun rugi. Okey, kita ambil contoh. Contohnya kita ambil cacing pita. Cacing pita ni kita panggil dia parasit. Maksudnya parasit ni adalah pihak ataupun organisma yang mendapat keuntungan. Dia je yang dapat untung. So dia ni parasit. Okey, cacing pita ni kita boleh jumpai dia ada dalam usus manusia. Dalam usus kita. Dia duduk dalam usus kita. So, usus kita ni, usus manusia ni dah jadi perumah. Okey, jadi apa yang cacing pita buat dalam usus manusia? Cacing pita tu tadi dia akan menyerap nutrien yang ada dalam usus kita. So, kita makan nasi 2-3 pinggan tu kita masih kurus kering. Kenapa? Sebab nutrien tu tadi telah diserap oleh cacing pita. So, kita panggil cacing pita ni parasit. Okey, jelas? Okey, dan seterusnya kita ada lagi lah. Parasit lain, contohnya kutu. Kutu ni dia duduk atas kepala manusia ataupun pada badan haiwan.
Okey, jadi kutu ni apa dia buat? Dia menghisap darah. Jadi siapa yang dapat untung kat sini? Kutu tu lah untung sebab dia kenyang, dia hisap darah kita. Tapi kita sakit, gatal, tak selesa dan sebagainya. Okey, jelas? Untuk simbiosis ada 3. Yang tadi iaitu mutualism, commensalism dan parasitism. Okey, next. Okey, next kita akan pergi kepada interaksi antara organisma yang seterusnya iaitu mangsa-pemangsa. Okey, so mangsa-pemangsa ni adalah satu hubungan yang melibatkan satu organisma makan organisma lain. Okey, contohnya organisma A makan organisma B. Macam itulah. Okey, jadi organisma yang memburu organisma dan memakan organisma lain kita panggil pemangsa. Manakala organisma yang dimakan oleh pemangsa kita panggil mangsa. Contoh gambar dekat sini, ini adalah seekor citah. Kita dapat tengok dia sedang membaham seekor rusa. Jadi citah ni ialah pemangsa, manakala rusa ni ialah mangsa. Dan banyak lagi contoh-contoh lain yang kita boleh tengok yang ada di sekeliling kita. Okey, contohnya macam burung hantu dengan tikus. So, burung hantu adalah pemangsa, tikus adalah mangsa. Okey, seterusnya apa ni? Ini adalah seekor beruang dengan ikan. So, beruang ialah pemangsa, ikan ialah mangsa. Kalau dekat rumah kita, kalau ada pelihara kucing, kita selalu nampak kucing kita tangkap tikus kan? Jadi, kucing tu ialah pemangsa, tikus ialah mangsa. Okay? Okay, and then yang terakhir, hubungan ataupun interaksi yang terakhir adalah persaingan. Jadi, persaingan ni dia berlaku apabila organisma dalam satu habitat dia bersaing untuk mendapatkan keperluan asas yang terhad. Seperti cahaya, ruang, air, makanan dan pasangan. Okey, maksudnya senang faham dia bersaing ni, berebut lah. Okey, berebut nak dapatkan keperluan yang sedikit, yang terhad. Macam tu. Contohnya kita tengok je gambar ni. Okey, ini adalah seekor citah. Yang ni apa ni? Ini adalah dubuk ataupun hyena. Jadi apa yang dua ekor haiwan ni tengah buat? Dia tengah bersaing untuk mendapatkan makanan. Kat sini, makanan kat sini adalah seekor rusa. So kita dapat tengoklah persaingan sengit di antara citah dan hyena dalam mendapatkan makanan. Okay, ini kita panggil persaingan. Lepas tu selain daripada bersaing untuk dapatkan makanan, ada juga haiwan yang bersaing untuk mendapatkan pasangan untuk membiak. Okay, contohnya macam gambar ni kita boleh tengok ini adalah sekumpulan kuda belang. Okay, kuda belang biasanya dia duduk dalam kawanan yang ramai. Jadi dia bersaing sesama mereka untuk dapatkan pasangan yang terbaik. Macam tu. Kalau dekat kawasan rumah kita biasanya kalau yang biasa pelihara kucing, kita dapat dengar kucing bertengkar kan, kucing bergaduh, bising, nyaring suara mereka. Sebenarnya apa tu? Mungkin sebenarnya mereka tengah bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Okay? Jadi kita faham kat sini tadi, interaksi antara organisma ada 3 iaitu simbiosis, mangsa-pemangsa dan persaingan. Dan simbiosis pula boleh kita pecahkan lagi kepada 3 iaitu mutualism, commensalism dan parasitism. Okey, baik. Kita sebenarnya hampir habis. Okey, hampir habis bab ini. Cuma ada sikit lagi kawalan biologi tu in the next class. Jadi, ambillah sedikit masa untuk anda jawab latihan ini. Sekiranya anda ada masalah, anda bolehlah merujuk kepada guru sains anda. Okey, jadi setakat ini sahajalah pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.